Al-Isra ayat 23 muka surat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Lihat, Allah iringkan taat pada Allah, lepas tu pada arham, sama ada ibu bapa atau kaum kerabat. Dan antara salah satu tuan-tuan perempuan nak meneruskan ketaatan kita kepada ibu bapa kita walaupun telah meninggal dunia, apa dia? Salah satu daripadanya, sambung silaturahim dengan insan-insan yang ibu bapa kita selalu sambung. Mana kawan-kawan baik dia tu, kita ziarah walaupun ibu ayah tiada. Mana saudara mara kita dulu tu, kita bagi sedekah, bagi hadiah, kita bagi infak pada mereka, ambil tahu berita dia, tuan-tuan perempuan. Baik, seterusnya masih lagi muka surat 106, surah Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ada 3 benda di situ. Pertama, beri hak kepada keluarga yang terdekat. Habis Ustazah, saya tak baik dengan dia. Dekat situ tak ada syarat kena baik dulu baru beri hak. Yang kedua, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, maksudnya mereka yang memerlukan, kita beri hak dia, bantu mereka. Bila beri hak ni maksudnya bantu mereka, sokong mereka. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Jadi bila Allah sebut 2 benda ni atau 3 benda ni, gunakan harta kita untuk bantu keluarga kerabat kita, sepupu sepapat kita, datuk nenek moyang, moyet kita, moyet kan, ke monyet ya, cucu cicit, piut apa apa kan, cucu pipit, cucu pipit lah, cucu cicit, piut pipit gitu kan. Jadi yang itu pun kita sokong dan kita bantu mereka, tuan-tuan perempuan. Seterusnya, bantu sokong orang miskin. Seterusnya, bantu orang yang bermusafir. Jadi bermusafir ini tak kira lah, mungkin dia musafir sebab apa? Oh, sebab dia nak belajar. Musafir sebab pelarian. Oh, musafir sebab dia belajar ke luar negara. Itu musafir, tuan-tuan perempuan ya? Jadi bantu dan sokong mereka ini. Pertama, keluarga, kerabat. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, yang dalam permusafiran. Okey. Dan bila kita bagi pada diorang ini, kita dikira sebagai antara menunaikan hak-hak orang yang memerlukan. Dan kemudian Allah cover cantik ni ayat ni, dan janganlah kamu membazirkan hartamu secara boros. Jadi kalau tak termasuk 3 ni, boroslah kita. Kalau yang 3 ni tak termasuk dalam list kita punya perbelanjaan, boroslah kita ya? Jadi dengan kata lain, itu adalah peluang untuk mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat tu susunan dia. Allah sebut tentang menyembah Allah dan jangan berlaku syirik. Selepas tu kerabat. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Lepas hablum minallah,
Allah iringkan hablum minan nas dengan sebut mereka orang-orang manusia ini secara spesifik. Siapa dia? Ibu bapa terlebih dulu, kaum kerabat kedua, diikuti pula anak-anak yatim. Nak pula anak yatim tu memang kaum kerabat kita, ya? Orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Baik, jadi dengan demikian berbuat baik kepada kaum kerabat berada satu darjat di bawah atau selepas berbuat baik kepada ibu bapa dalam hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Jadi kalaulah kita susun balik hablum minan nas, keutamaan dia nombor satu siapa? Ibu bapa. Hablum minan nas, keutamaan nombor dua dia siapa? Kaum kerabat. Hablum minan nas yang ketiga siapa? Anak-anak yatim. Ranking yang keempat jatuh kepada orang miskin. Yang kelima, jiran yang dekat. Yang keenam, jiran yang jauh. 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Kalau yang duduk dekat rumah pangsa, 40 atas, 40 bawah. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat ranking nombor berapa tu? 7. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni tuan-tuan perempuan adalah mereka yang berada di jalan Allah, antaranya anak-anak yang sedang belajar. Ibnu Sabil juga adalah mereka yang keluar menguruskan harta, menguruskan perusahaan, ya, dia buat kursus, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya hamba sahayamu. Okey. Jadi hamba sahayamu, ya, itu yang akhir sekali. Kita sekarang ni sudah tidak ada hamba sahaya, tapi kalau nak hamba sahaya ini lebih kepada training dari sudut resources lah tuan-tuan perempuan. Kalau dulu hamba sahaya ini adalah resources dalam rumah. Dialah pipe, dialah elektrik, dialah telaga air, dialah mesin basuh. Itu hamba sahaya. Dialah mesin pengisar tepung. Jadi kalau hamba sahaya pada hari ini adalah resources kita yang mungkin datang daripada makanan asasi, ya, pekerjaan fokus untuk keluar producekan pemakanan kita dan sebagainya, pakaian kita tuan-tuan perempuan, ya. Jadi ini kalau kita tengok daripada skala besar, maksudnya satu benda support sistem dalam masyarakat. Saya boleh katakan sistem-sistem sokongan yang perlu diaktifkan dalam masyarakat kita. Contoh saja bab pemakanan. Contoh aja sembelih ayam. Contoh aja ayam tu ayam ternak dengan hormon kah atau ayam yang memang betul-betul sihat. Belum cerita lagi berkenaan dengan tanaman buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak sangat dengan kimia dan sebagainya. So akhir sekali tu hablum minan nas adalah kalau hamba sahaya tidak ada, maka kita fokuskan ke arah di situlah resources, untuk sistem sokong atau support system in our society. Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan, mempertahankan ikatan silaturahim adalah salah satu kewajipan utama dalam Islam. Salah satu rukun yang diutarakan oleh agama ini dari sejak hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan risalahnya. Ini termasuk salah satu dari hukum Islam yang paling utama. Soalan yang sangat bagus, Ustazah, saya dah Islam ni, boleh ke saya bersalam dengan abang kandung saya yang bukan Islam? Saya kata boleh, tak ada masalah, sebab dia tetap abang kandung. Dia bukan najis. Dia juga tidak dikira batal wuduk kita. Tidak, terpegang orang yang belum Islam tak batal. Dia tidak ada dalam senarai pembatalan wuduk memegang orang bukan Islam. Tak ada. Kita minum satu gelas sama dengan dia, tuan-tuan perempuan. Dia minum, kita minum, tak ada masalah.
anak hari ini ada masyarakat, anak-anak kita dia pandang bahawa mereka itu najis, sama macam anjing lekut nak samak ke gitu kan. Kalau pegang tu rasa macam ada sebahagian. Saya dulu mengajar di universiti, bila masuk bab fiqah kita cerita kan berkenaan dengan ini, memang itu soalan standard. Boleh ke madam? Boleh. Saya kata, ya Allah, satu cawan yang minum kongsi dengan dia pun tak apa. Boleh. Tapi kata najis, ustaz kata najis. Ustaz sebut najis, yang najis akidahnya yang masih kotor, tapi diri dia itu bersih, boleh pegang, tak batal pun wuduk kita. Dengan perempuan aurat, pergi ke aurat lah pula. Jadi aurat itu kita boleh bahaskan, tetapi untuk pengetahuan tuan perempuan, pada hari ini banyak fatwa memandangkan ialah kita dalam hidup yang bermasyarakat dan sebagainya, fatwa yang terbaru. Sebab saya prinsipal dulu, kadang-kadang kita dikeluarkan isu ini, anak-anak kita nak letak penempatan di asrama kan, jadi nak letak non-muslim macam mana. Fatwa yang terkini di Malaysia rata-rata menunjukkan bahawa harus hukumnya, selama mana tidak ada niat, kita tidak bau niat yang baik, niat yang buruk daripadanya, ya. Dan tuan-tuan perempuan, tanyalah kepada mana-mana mereka yang terlibat dengan dunia penyiaran ke, dunia solekan ke, tuan-tuan perempuan, apa dia punya feedback? Orang bukan Islam lebih faham etika aurat berbanding orang Islam. Kenal Sheila Lama tak? Bukan Dalai Lama ya, Sheila Lama. Kenal kan? Saya jumpa dengan dia. Dia cerita sebenarnya, dululah saya lama dah jumpa dia. Jadi dia bagi tahu yang membantu saya untuk terus menutup aurat dan rasa selesa bila dia nak berada di pentas tu untuk make up dan sebagainya adalah orang bukan Islam. Dia nampak kita ni tutup aurat ni, terus tahu pula ada bidai ke apa ke, dia tarik tutup. Saya tuan-tuan perempuan pergi ke cruise, konon-kononnya tengok orang bukan Islam lah pula ramai, Thailand dengan Filipina yang cruise dalam cruise tu. Tapi sebab kita dah charter semua satu cruise tu, orang Islam aja pergi ke tank, kat mana pun semua orang Islam, kita tak bercampur dengan orang bukan Islam. Teringin lah pula nak basuh rambut. Saya pergi ke kaunter tu, saya cakap dengan dia bukan Islam. Saya kata, saya nak cuci rambut lah. Tak boleh. Kenapa? Saya kata, CCTV. Ya Rab, nampak? Cuba bayang kalau dia nak profit. Saya tak tahu ada CCTV. Bukan saya datang teropong, tak ada. Tapi dia kata tak boleh kak CCTV. Lepas tu bilik kita ni sebab dia ada CCTV. Kalau bilik yang untuk spa, yang tu tak ada CCTV. Dia lebih faham, dia lebih tahu, dia lebih menghormati kadang-kadang tuan-tuan perempuan. Jadi ini yang cantiknya apabila kita mampu membangunkan etika dan akhlak Islam ya, dengan orang-orang bukan Islam. Mereka toleransi dia kadang lebih tinggi. Malah ada hadis yang menyebut bahawa apabila mereka golongan orang-orang kafir zimmi adalah orang-orang bukan Islam yang dia tidak mahu menganut agama Islam, tapi dia selesa hidup dengan cara hidup Islam, dia panggil kafir zimmi. Dia selesa berada di bawah pemerintahan Islam dan dia bersedia untuk guna pakai sistem Islam. Ini kafir zimmi. Di akhirat besok, Nabi akan bersama-sama memerangi ataupun menjadi saksi kepada orang yang menzalimi orang kafir zimmi di dunia. Mafhum hadis tuan-tuan puan. Daripada mafhumnya menyatakan bahawa kita ini, dia tak nak masuk Islam bukan menjadi kita punya keutamaan. Dia tak nak masuk Islam bukan jadi penyebab utama untuk memutuskan silaturahim, tetapi kita sentiasalah bersilaturahim, berbaik dengan mereka ya tuan-tuan perempuan. Ni lagi sekarang jiran-jiran kita dan sebagainya, tu hablum minan nas lah tu kan ya.